Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Lorong tengah adalah lorong yang selamat dilalui. Lorong kanan atau kiri itu dikira sangat ekstrim dan boleh mengundang masalah. Lorong tengah mengajak orang berfikir, mengajak rakyat berfikir dan mencari jalan untuk hidup lebih bersederhana. Lorong tengah itu seharusnya menjadi pilihan utama setiap insan, setiap makhluk yang Allah jadikan. Bagi episod kali ini, saya akan bercakap tentang mengapa aku di sini. Bagaimanakah manusia dijadikan? Menurut sains, mungkin ada yang berkata kejadian kita ni dari monyet. Itu teori Darwin. Tapi kita orang Islam, kita ada Quran yang membantu kita, yang membimbing kita mengenal siapa kita dan mengapa Allah jadikan kita. Kalau kita imbau kembali, Allah telah jadikan kita dari setitis air mani, kemudian berubah menjadi segumpal daging, dan seterusnya Allah hantar malaikat untuk tiupkan roh ke dalam rahim ibu. Dan sebenarnya di situlah bermulanya janji kita pada Allah. Piagam yang kita tanda tangani semasa di dalam rahim ibu. Allah jadikan dengan pelbagai bentuk, wajah, warna kulit, pemikiran, semuanya berbeza-beza. Dan kita punya matlamat yang berbeza. Satu je, sebagai orang Islam, kita sentiasa yakin bahawa Allah ada perancangan. Setiap makhluknya ada tujuan hidup di dalam dunia ni. Saya nak imbau kembali bagaimana bermulanya karya saya di industri kandungan kreatif. Tak sangka kenapa kini aku berada di dalam industri kreatif. Apa yang dirancang ialah sebaik saja selesai pengajian, aku nak masuk jadi ustazah. Tapi tak jadi. Kenapa? Kerana Allah ada perancangan yang lebih hebat untuk aku. Kenapa? Kerana Allah Maha mengetahui sejauh mana kita boleh memikul tanggungjawab. Kita tak ingat apakah janji kita semasa dalam rahim ibu. Tapi kita yakin ketika itu kita redha bahawa Allah itu satu, Muhammad itu penghulu kita, penghulu seluruh ummah. Maka lorong tengah itu seharusnya menjadi pilihan utama setiap insan, setiap makhluk yang Allah jadikan. Bersama saya Dr. Asyah Sarji, seorang veteran dalam industri kandungan kreatif juga. Sebenarnya saya ambil semangat daripada beliau kerana beliau juga menjadi ikon saya ketika saya hendak bertukar karier kepada akademik. Kami merasakan bahawa itu satu tanggungjawab untuk mendidik anak bangsa yang berkecimpung di dalam industri kandungan kreatif. Kerana setiap orang itu diberikan satu keistimewaan yang kita tidak pernah sangka-sangka. Itulah yang mendorong, semangat itulah, janji itulah yang membuatkan saya kembali berfikir, mengapa Allah hantar aku di sini. Saya nak dengar juga daripada Dr. Asyah. Mungkin Dr. Asyah boleh berkongsi. Saya ingat saya sedar sejak dari kecil. Saya tahu saya ada bakat. Ada sesuatu yang Allah bagi. Bila saya masuk dalam hutan, bila saya tak tengok tak ada orang, saya akan menyanyi. Sedap juga suara saya. Lepas tu suka mendengar lagu dan muzik. Lepas itu confident. Tapi tak tahu benda itu kita ada bakat. Tapi tahu benda wujud tu ada bakat. Lepas itu mengaji Quran dengan latihan daripada Pak Saudara yang juga seorang pengaji Quran yang baik. Saya rasa saya mengaji dengan baik. Dengan lagu, dengan teranumnya apa semuanya. Lepas itu abang pula discover, mengetahui bahawa saya boleh menari lagu asli dan sebagainya itu, boleh drama. Mereka buat drama dekat kampung, saya berlakon sehingga membacakan sajak Osman Nawang sampai orang menangis. Baru sedar bahawa ada sesuatu yang istimewa dalam badan kita. So dari situlah develop menulis puisi, menghayati apa jua benda yang diwujudkan dalam bentuk media, sama ada radio atau melalui filem yang tengok setahun sekali waktu hari raya kan. Lepas itu apabila sajak kita diangkat menjadikan sebuah drama di radio Singapura pada waktu itu oleh Salim Pacik, nama besar masa itu, memilih sajak kita yang keluar dalam majalah, itu besar tu. Bermakna sejak dari kecil lagi itu benda tu dipupuk. Jadi saya kira itulah misi kewujudan kita. Umur berapa masa tu? Masa saya umur form 5 ke, jadinya sedar bahawa kehidupan saya diwujudkan bahawa saya akan membawa satu misi. Allah jadikan saya untuk menyampaikan mesej.
Saya adalah di medium. Dan kreativiti itu adalah Allah yang bagi. Dan pada waktu itulah saya melihat segala benda di sekeliling saya adalah cantik. Ranting kayu, pasir, bukit-bukit yang ada dekat pasir itu, tanah-tanah tinggi rendah, semuanya cantik bagi saya. Dan tidak pernah merasa saya miskin. Walaupun susu tak ada, tak pernah makan susu, tak pernah makan apa, sebab dibela pelihara oleh ibu seorang, tak ada bapa. Kan bapa meninggal, dibunuh oleh komunis masa saya umur 2 tahun. Tapi tak pernah rasa ada kesulitan hidup. Semuanya makanan semua sedap, tidur semua nyaman dan tak pernah ada rasa susah walaupun keadaan itu susah. Jadi saya rasa kehidupan ini adalah satu peluang, satu ruang menentukan ke mana kita akan bawa diri kita yang telah dianugerahkan oleh Allah itu. Untuk apa? Jadi tidak heran apabila saya dari kecil lagi sudah memikirkan saya akan bekerja, saya hendak berada di dalam radio itu. Saya mesti masuk dalam radio itu. Saya mesti berlakon dekat radio itu. Saya mesti menyanyi dalam radio itu. Saya mesti membaca puisi dalam radio itu. Dan tak pernah undur daripada matlamat itu. Matlamat nak masuk dalam radio itu. Dirasakan bahawa radio itu ada sesuatu yang istimewa yang boleh bukan saja mengembangkan anugerah Allah itu, tetapi mengkongsikan kemahiran, kekreatifan yang Allah bagi itu untuk dikongsikan dengan orang ramai. Kalau kita boleh terpegun dengan indahnya suara orang tu, kita percaya apa dia cakap, bermakna kita boleh melakukan perkara yang sama untuk bercakap dengan orang. Jadi kerana itulah permulaannya mengapa, macam mana saya bermula masuk dalam industri ini, ialah kerana itu memang sudah ditakdirkan Allah mungkin dengan saya sejak saya dilahirkan, sejak saya dicipta di dalam alam roh lagi, saya sudah diberikan pesanan itu. Walaupun ada tawaran masa masuk dekat universiti, bisa nak keluar universiti dulu, tawaran jadi eksekutif itu, eksekutif kat sini, eksekutif kat sini, semua saya tolak. Saya terima tawaran dari RTM, Radio Malaysia, Kuala Lumpur, untuk bekerja kat situ. Gaji, bayangkan, gaji eksekutif tu semua mahal-mahal tu. Minimum 1,000. Tu 1,000 tu besar. Macam 5,000 sekarang. Jadi kerja dengan RTM masa tu dibagi 400 saja. Itulah segala-galanya. Tapi itu yang dipilih kerana itu dah jalan hidup. Setelah masuk radio dan sebagainya tu, mengapa bidang itu boleh dijadikan suatu bidang yang profesional, yang satu bidang utama. Kemudian saya realise, saya sedar bahawa penyiaran adalah ilmu. Radio adalah medium yang ada landasan ilmu yang hebat. Dan saya tak banyak tentang ilmu penyiaran ni, saya tak ada, saya tak tahu pun. Masa tu mana ada school meskom dan sebagainya. Jadi idea tentang ilmu meskom tu tak ada langsung, tapi saya sedar ia satu ilmu. Dan saya tak puas bekerja kerana saya tak ada ilmu itu. Saya hanya melakukan kerja day to day bekerja begitu, mendapatkan bahan, edit bahan, masuk dalam konti. Tapi saya rasa kosong sebab penyiaran itu beyond what you see and what you do. It is something, terlalu banyak perkara ilmu di dalam bidang penyiaran itu, dalam bidang radio itu. Jadinya yang menyebabkan yang saya katakan tadi, saya akhirnya menolak banyak tawaran untuk bekerja di BBC London. Ingat lagi dengan Mr. Gunn interview saya, dan akhirnya saya dapat, dan untuk pergi ke Jepun untuk radio NHK di Malaysia, di Jepun. Tolak semuanya hanya kerana nak mencari ilmu di sebalik penyiaran tu. Ini seolah-olah satu seruan untuk menyahut, saya tak tahu suara siapa, tapi ada suara yang memberitahu kita bahawa kita ni ada matlamat, dijadikan Allah dengan visi ataupun misi yang kita perlu capai. Aneh kan? Dan pada waktu itu tidak ada saya pernah terfikir bahawa bidang penyiaran tu suatu ilmu. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang hebat behind the radio itu. Jadinya saya tanya Mr. Gunn, ada tak dekat London tu mana-mana School of Broadcasting ke apa benda? Saya nak belajar lah, saya nak buat master kat sana. Dia kata tak ada. Tanya orang Jepun tu, dia kata tak ada. Mana aku nak belajar benda tu? So akhirnya saya tolak dua-dua tu. Kerana matlamat saya nak belajar, saya nakkan ilmu tu. Jadinya itu yang kata dia, apabila Universiti Putra Malaysia masa itu nak wujudkan media dia, UKM nak wujudkan media
belajar dia UiTM, arwahnya almarhum Asyad Ayub nakkan saya masuk. Kemudian baru dia orang kata kami akan hantar kamu belajar, tapi saya tak tahu ada mass media ke apa benda, tak tahu benda. Kemudian dalam masa itulah barulah dicari benda-benda di mana nak belajar dan sebagainya. Kemudiannya dengan sokongan ramai orang, termasuk Timbalan Naib Chancellor UKM yang bersungguh-sungguh mengatakan pergi walaupun aliran saya aliran Melayu, you nak belajar sesuatu bidang yang sangat komunikatif sifat dia, iaitu you must be able to speak fluently, to speak properly, and to listen, appreciate what is the content, to be able to transform something into something. And it needs a real powerful language to go through that process of learning. And it's not easy. Tapi orang nampak macam simple aja. Komunikasi sebenarnya bila kita hayati prosesnya sangat rumit. Kalau kita selami maksud di sebalik penyiaran tu, maksudnya ada orang yang bercakap, berkata-kata, menyampaikan maklumat, dan yang mendengar macam anda di luar sana lah sedang mendengar podcast ni. Jadinya betul, it's true, it's a process itself. The process of learning tu, when you have to give instruction, boleh memberi arahan sewaktu production berjalan dalam studio sebagai contoh, you kena gunakan bahasa arahan yang accurate, yang tepat dan disebut dengan jelas. Kalau tidak, orang yang menerima tu tak boleh faham dan dia tak boleh execute kita punya arahan itu. Jadi semua itu memerlukan powerful language. Kita ni daripada aliran Melayu ni, macam mana ni nak pergi melalui itu. Jadi maksudnya semuanya itu tidak menjadi halangan kerana matlamat kita, niat kita adalah jelas dan Allah dah tulis you are going to go through that and I will help you. Saya akan bantu, Allah akan bantu dan Allah bantu. Alhamdulillah. Tapi nak went through that process, saya kena macam-macam penyakit yang aneh-aneh disebabkan oleh anxiety, disebabkan oleh ketakutan dan tak percaya dengan keyakinan pada diri ini. Yang kita tadi kata tu, kita ada matlamat, tetapi proses untuk mendapat matlamat itu, ujian-ujian yang dilalui itu sangat berat. Dan selagi kita tak mengalah, selagi kita tahu apa yang kita nak, niat itu, Allah insya-Allah akan bantu. Selagi matlamat kita tu jelas dan selagi kita niat kita itu baik, sebab kita hendakkan ilmu itu tadi, Allah memudahkan. Dengan semangat itulah I paksa budak-budak dekat my class tu, dalam bila ngajar, semua kena jumpa, kau tengok muka saya je, kau cakap bahasa orang putih. Jumpa tengok muka saya, cakap orang putih. Macam tu lah. Sebab we went through the hard way, you know. Bukan pasal bahasa Inggeris tu susah, tetapi kerana takut, kita tak yakin pada diri sendiri. Apa bahasa pun mudah kalau kita yakin pada diri di sini. Kalau kita nakkan bahasa itu, tak ada masalah. Jadi berdasarkan pengalaman itu, saya merasakan bahawa saya telah diberikan tanggungjawab, saya telah diberikan misi. Setelah melalui segala proses itu, saya telah diberikan misi. Bukan saya nak wujudkan misi itu, tapi saya telah diberikan misi oleh Allah SWT ke industri ini. You have to do something, I have to perform something. Prof dah menghasilkan, melahirkan ramai artis, ramai penulis skrip yang ada di Malaysia ni, daripada misi yang Allah dah tentukan asalnya. Dan Prof dah pergi belajar, menuntut ilmu, melengkapkan diri dan kemudian datang kembali mengajar di UKM. Itu janji saya dengan Ketua Bahagian Pembangunan RTM, arwah Muhammad Noor. Dia kata tak usahlah keluar Asia, duduklah dekat sini. Cik Mat, kalau nak ramai lagi Asia, biar saya keluar. Nanti saya beri ramai lagi Asia. Please Cik Mat, please let me go. Saya nak belajar Cik Mat. Cik Mat kata tak payahlah keluar. Kalau Cik Mat ambil saya satu saja Asia, nanti kalau saya keluar, saya bagi lagi ramai Asia. 1000 Asia. Itu satu. Yang keduanya ialah bila saya balik tu, saya merasakan tanggungjawab tu yang Allah jadikan saya tu sebagai messenger yang tertentu untuk dalam pada waktu itu pembangunan filem industri di pangkat sangat rendah. Dan saya telah dapat ilmu yang mengatakan bahawa bidang media itu adalah satu ilmu yang sangat penting sebenarnya dalam Islam, dalam pembangunan manusia, dalam menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Bila menghasilkan sesuatu, perlu menghasilkan dengan cara terbaik, mengikut lunas-lunas ilmu yang terbaik. Apabila nak menghasilkan kandungan atau konten, dia perlu menghasilkan kandungan yang boleh memberikan faedah, boleh meninggalkan kesan. Untuk menyampaikan misi itu, dia perlu ada teknik, kaedah yang efektif. Jadi saya fikirkan, aduh mas, kerja saya banyak ni, berat ni.
Sehingga kan pada waktu itu saya fikirkan, mengapalah ada malam, patutnya siang aja supaya kita boleh buat kerja. Tapi dah sampai malam, kena balik rumah lah, kena tidur lah. Mengapa mesti tidur? Pernah saya tanya. Sebab tanggungjawab pada waktu tu terlalu banyak. Sehingga mak saya kata, orang lain kerja juga, tapi tak ada kerja macam kamu. Dia orang Perak, orang lain kerja juga. Ngapa? Teruk sangat kerja kamu. Tak ada macam orang. Macam itulah maksudnya, kerana you telah diberikan tanggungjawab itu. Tapi Alhamdulillah lah, pihak industri akhirnya menghargai, bukan saya minta pun, menghargai sebagai berkorban jiwa untuk mendidik industri, mendidik orang dalam industri, jadikan sebagai apa, bagi anugerah apa semua masa festival filem. Tapi maksudnya saya dalam konteks itu saya tak ambil pun jalan tengah pun. Saya ambil jalan ekstrim. Memang Prof ekstrim lah, sebab nak siang aja, tak nak malam. Nak pastikan ilmu itu dibagi dengan sepenuhnya, sampai you sacrifice kesihatan dan sebagainya. Untuk itu berapa kali kena bedah dan sebagainya, berapa kali masuk hospital. Tapi betul, bila kenangkan kembali zaman saya dalam industri pun sama. Kerja. So kita lupa yang sebenarnya tanggungjawab yang pertama sekali adalah ke atas diri kita, jaga kesihatan kita. Tapi kita sekarang terbalik, kita melebih-lebihkan yang lain daripada diri kita. Tapi itulah, pada waktu itu kita sedar bahawa keadaan industri kreatif di luar sana telah maju, dan saya sedar bahawa sekiranya terlalu banyak kandungan daripada luar negara masuk, dia akan merosakkan keturunan saya, identiti, budaya, segala bendanya. Keturunan saya akan rosak, agama saya akan rosak, terutama yang disiarkan melalui, ada yang pakai antena tinggi-tinggi daripada radio Singapura, TV Singapura dan sebagainya. Orang utara dengar, orang tengok Thailand siang punya dan sebagainya tu, rancangan import. Practically kami pada waktu itu berperang dengan benda-benda yang macam tu. Selain daripada isu nak membangunkan kreativiti anak-anak buah kita dekat industri, anak-anak buah kita dekat luar, things like that, bersama Tan Sri Kamarul Arifin, arwahnya Jin Samsudin, yang pada waktu itu memang mereka ini antara yang berkorban apa saja bagi membangunkan industri supaya dia ikut jalan yang betul. Sebab kita tahu medium ini bukanlah seperti mana yang dia pernah dianggapkan oleh ramai orang sebagai medium yang merosakkan, kerana cara dia merosakkan kerana kita tak ada undang-undang, kita tak ada penguasaan dari segi enforcementnya. Bahan masuk sesuka hati, apabila bahan itu tidak diedit dan sebagainya dengan proper, dan tak ada censorship yang proper dan sebagainya tu, dan disiarkan pada waktu-waktu yang tak kena. Jadi kita tahu benda tu tak kena. Jadi kita punya tanggungjawab. Produk daripada mereka tu semuanya menarik perhatian. Jadi mengapa kita tak menghasilkan produk yang boleh menarik perhatian orang ramai, tetapi penuh dengan kandungan yang boleh membimbing mereka ke jalan yang kita telah diamanahkan pada kita. Dan macam ni, orang selalu kata, asyik potong aja, asyik kena tapis. Macam mana kami nak berkarya? Macam mana kami nak berkreatif? Mungkin di situ orang berpandangan untuk berkreatif itu perlu melanggar batas-batas. Saya bagi contoh satu juga. Bila saya dikemukakan itu, banyak kali saya dikemukakan dengan isu itu dalam seminar dan apa semua. Saya kata satu, filem Yellow River. Saya takkan lupa filem Yellow River yang diterbitkan di China. Yellow River tu diwujudkan, diterbitkan, diarahkan sewaktu zaman komunis di China. Penghasilannya sungguhlah menakjubkan orang barat. Masa tu saya menghadiri satu seminar dekat Hawaii, ditontonkan filem tu. Astagfirullahaladzim, so good. Penuh dengan message, penuh dengan ni, dan cara pembuatan dia tu punyalah hebat dalam keadaan negara yang dikawal oleh komunis. Yang sepatutnya kandungan dikawal dengan ketat, cara bekerja dikawal dengan ketat. So saya baca kreativiti, kalau you bagi, you bukakan minda supaya kita dapat menghasilkan satu mesej untuk tujuan untuk berdakwah dengan cara yang sangat, yang boleh mengesankan. Apa tak minta? Berusahalah, tengoklah, belajarlah macam mana cara nak menghasilkan mesej yang terbaik, yang terbagus. Fikir dulu sebelum menuliskan skrip itu, apakah cara nak respon apabila orang kata aku benci dengan kau. How to respond? Macam mana cara respon yang terbaik? Kita adalah nasihat agama, kita ada amanah, yang benda yang telah diamanahkan oleh Allah SWT. Cara yang terbaik. Yang pentingnya perkara yang kita akan tulis itu, satu perkataan yang kita akan tulis itu, atau satu isyarat yang kita akan tulis dengan kedipan mata yang kita tak setuju dengan kata dia, sudah cukup untuk menyampaikan mesej yang sangat berkesan kepada audiens kita. Semuanya itu kena belajar. Semua itu belajar macam mana, macam-macam cara boleh belajar. Jadi maksud saya, selagi ahli-ahli di dalam industri
kreatif itu tahu apa tanggungjawab dia, tahu bahawa dia telah diberikan amanah, tahu bahawa dia adalah antara orang yang terpilih oleh Allah SWT untuk melaksanakan amanah itu. Dia tidak akan surrender, dia tidak akan menyerah dengan kualiti kerja yang murah-murahan, dan dia akan berazam menghasilkan satu kualiti kerja yang hebat. Berjalan dengan penuh bergaya untuk jadi insan yang terbaik. Ahsanu taqwim, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kejadian. Kalau itulah matlamat kita, insan yang terbaik ni macam mana? Bagaimana? Ialah mereka yang hormat orang lain. Macam tadi Prof kata, bukanlah kita menyisihkan langsung orang yang berhaluan kiri atau berhaluan kanan. Sebenarnya kita ambil iktibar, kita belajar daripada mereka dan kita mengajak mereka sama-sama berfikir tentang apakah kebaikan yang boleh dibuat bersama, apakah kemaslahatan yang kita boleh capai bersama. Sebenarnya banyak benda yang baik yang boleh buat. Benda yang haram tu sikit, benda yang halal tu banyak, sampai tak terkira banyaknya. Cuma kita kena cari jalan penyelesaian di mana mungkin kita tidak bersetuju dengan seseorang, tetapi ada adabul ikhtilaf, adab sekiranya berlaku pandangan yang tidak sependapat kan, yang bertentangan. Dengan cara hormat, insya-Allah kerja boleh jalan, insya-Allah penghasilan karya kita pun boleh diterima oleh yang baik oleh dengan ramai audience, oleh audience. Cabaran itu akan terus ada, dan janganlah kata ya Allah aku tak naklah cabaran ni. Tak ada. Boleh. Kalau you tak ada cabaran, you tidak akan bergerak ke mana-mana, tidak akan bergerak ke atas secara menegak, vertigo secara menegak. Kalau kita tak ada cabaran, semuanya mendatar saja, makanya kita tak nampak pun apa-apa saja perkembangan di dalam career, di dalam hidup kita. Tak kira lah sebagai ibu bapa, sebagai pelajar. So kita manusia mesti ada cabaran, ujian. Dengan ujian itulah kita boleh melihat kekuatan kita, sejauh manakah kita dapat mendepani dan menangani satu masalah yang Allah lontarkan pada kita. Benda tu elemen, unsur-unsur itulah kata syaitan diwujudkan untuk menarik manusia supaya tidak berfikir dengan cara begitu, supaya tidak mau dengar cakap orang, supaya tidak membenci ilmu, supaya tidak mau mengambil ilmu atau fakta sebagai panduan. Maksudnya syaitan tu tarik kita daripada, macam dia tarik kita supaya jangan solat, supaya macam-macam lah. Jadi untuk menjadi orang yang berjaya tu, dia kena kuat untuk berhadapan dengan benda yang ditarik-tarik tu, menarik kita away from what we want to do tu. Misi utama, misi kita tu. Susah memang. Misi tu dah terima daripada dalam rahim ibu tu. Perjanjian tu kita dah meterai daripada dalam perut ibu kita lagi, tapi kita tak ingat, kita lupa. Kita rela pergi bertegang urat, rela pergi bergaduh, menentang segala-gala yang kita tahu benda tu tak berapa bagus, tak berapa baik, tapi buat seronok kan. Dia juga mikir halangan datang dalam pelbagai bentuk. Cara yang terbaik ialah untuk mencapai ataupun memastikan kita berada driving dekat middle lane ni, di lorong tengah ni, ialah berlapang dada, redha, dan juga sentiasa bersyukur. Itulah saya cakap dengan cucu saya dalam kereta semalam, hari ni ke semalam, saya kata gini, you know, the more people challenge me, I find a way how to get out of that challenge and win. You know that? Don't challenge me, I would make sure that I will win. I cakap dekat dia. Maksudnya halangan itu syaitan yang buat, dan kemenangan itu adalah kekuatan yang ada dalam diri yang Allah turun kepada kita, yang kita berjuang semampu mungkin, dan Allah akan bantu kita keluar daripada keadaan itu. Betapa teruknya saya sakit semasa form 6, 22 tahun saya sakit, 22 tahun saya di masa form 6 saya sakit, rambut gugur penuh atas bantal lah, bila baca aja air mata keluar dan sebagainya tu. Somehow cikgu bagi satu surat untuk pergi interview untuk mendapatkan beasiswa Perak. Lepas itu masa cuti, adik yang terima surat itu. Adik ingat datang daripada boyfriend mana kot, dia buka surat tu, dia nak tengok. Ingat dia tak tahu surat daripada siapa, tengok surat daripada surat recommendation daripada sekolah cikgu. Saya baca surat tu, rupa dalam surat tu penuh dengan tulisan-tulisan yang mengatakan bahawa saya tak layak masuk universiti, saya inilah, dia selalu sakit lah, dia berada dalam kedudukan 30/30 dalam kelas lah, segala benda busuk di dalam surat tu. Saya punya ni
ni saya ambil surat tu waktu cuti sekolah. Saya pergi jumpa cikgu, saya menangis kat depan cikgu. Saya kata, kalau begini buat surat, mengapa bagi surat tu kat saya? Mengapa saya suruh bawa surat saya? You tahu saya miskin, saya tak ada duit nak pergi kipu, nak pergi interview. Mengapa suruh saya dengan surat yang macam ni? Dah tahu saya akan gagal mendapat beasiswa. Saya menjerit, saya marah sebab saya ketua dalam kumpulan yang menentang cikgu tu lah. Budak-budak saya jadi mangsa. Jadi saya geram sebab budak-budak tu jadi mangsa. Saya pergi lawan cikgu tu. Mengapa buat budak-budak tu macam tu sehingga budak-budak tu menangis, apa budak lelaki menangis. Tak perlulah. Itu kes masa sekolah lah. Anyway, saya berjumpa dia. Saya kata, kali terakhir saya akan menangis. Saya tidak akan menangis lagi. Tetapi percayalah, tahun 1970, masa tu 69, saya akan berada di Universiti Kebangsaan Malaysia. 3 bulan lagi sebelum exam, benda tu berlaku. Dalam tempoh 3 bulan tu, subhanallah, Allah bantu, semua sakit saya hilang. Dan dalam 3 bulan itu saya mendapatkan 3 principal dan 1 penur. 3P, 1 subsid. Dapat masuk UKM. Dapat UKM. Ada cakap dekat tu. Jadi cabaran itu penting sangat. Saya balik kepada cabaran tadi. Itu belum lagi cabaran bila saya terpaksa balik daripada asrama, balik ke rumah kerana saya dah tak mampu, dah tak ada duit nak belajar, dah tak ada apa benda dah. My mother dah tak ada duit. Opah saya jual rantai untuk ada satu rantai dia. Itulah yang satu-satunya rantai opah saya. Dijual, saya ambil, dia bagi ya, ambil lah ni. Sampai pergi ke Kelantan, dah duit dah tak ada. Saya terpaksa nak gadai-gadai ke tukang gadai itu. Tukang gadai, kedai gadai itu tak mau terima rantai itu sebab saya pakai baju uniform. Dia tak mau terima lah. Lepas saya nak balik tu, terjumpa mak saudara dekat stesen bas. Suruh dia yang gadaikan untuk bayar. Habis duit tu. Lepas tu tak ada duit lagi. Macam mana nak go? Saya balik kampung. Saya pergi ke sekolah lama. Saya jumpa cikgu besar. Minta maaf, saya tak dapat membantu menaikkan nama sekolah kerana saya terpaksa berhenti sekolah. Saya dah tak ada duit. Mak saya dah tak ada duit. Siapa pun tak ada duit dah. Saya nak kata habis. Dia kata, don't do that. Go back. Pergi balik. Dia kata, nanti kita akan bantu. I tak tahu apa dah. The next day, bila balik ke asrama, ada orang datang berbual dengan I kebetulan kenal sebab masa I berlakon drama dekat sekolah dulu tu, dia keluarkan saya dekat gambar saya dekat suara khabar sebagai pelakon masa tu. Jadi orang yang sama datang. Jadi saya kenal dia macam tu. Sembang. The next day, keluar terpampang muka saya dekat suara khabar mengatakan, bantulah Asia Sarji sebagai peminta sedekah secara umum dalam akhbar. Bantulah Asia Sarji kerana kalau tiada siapa yang bantu, dia akan berhenti sekolah. Asia Sarji jadi peminta sedekah dekat akhbar. Aku saya meraung menangis. Kata, mengapa saya boleh minta sedekah macam ni? Mengapa saya tak macam ni? Lepas tu surat datang punyalah banyak untuk membantu yang menderma dan membantu semua. Saya serahkan surat tu semuanya kepada cikgu besar. Biar cikgu besar yang menentukan apa benda. Dapat ni, dia pilih seorang yang berhasrat untuk membantu sampai masuk universiti. Semua tu challenge. Semuanya cabaran-cabaran yang perlu dilalui untuk menjadi you sebagai manusia yang prihatin terhadap manusia yang lain. Untuk you menjadi manusia yang prihatin terhadap kekuasaan Allah. Kalau tidak, kalau you tak kuat, you out. Bersyukur je. Sekiranya ada halangan ke apa benda, bersyukur je. Redha, bersyukur. Dan untuk menjadi jalan tengah, boleh aja, boleh ambil jalan tepi, boleh aja macam-macam lah boleh buat. Jalan bawah, jalan atas, kita boleh buat. You wanita yang sedang berkembang apa semua masa tu, you boleh macam-macam benda boleh buat. But you nak stay dengan Allah SWT right in the middle there. Hanya satu, iaitu mencari keredaan Allah. Kita boleh nak buat apa-apa saja. Kita boleh saja nak pilih nak jadi pencuri, nak jadi buat benda yang tak elok lah, semata-mata nak dapatkan duit kan. Tetapi tunggulah sama ada redha Allah tu kita capai ataupun tidak. Kerana dalam industri ni saya dengar macam-macam cerita, banyak cerita pelakon buat lakonan, syuting. Ini memang berdasarkan kajian saya. Memang informan yang menceritakan sendiri. Dia kata akak masuk dalam bilik tu, buka-buka pintu, tengok ada berdua-duaan dan berzina. Ada kamera. Rupanya sejak dari dulu lagi ada industri pornografi ni di dalam industri kreatif kita. Ini satu pembongkaran kisah benar yang memang berlaku dalam industri. Kita tak sangka. So tadi kakak yang jadi produksi, ngurus produksi PM, dia pun terkejut. Dia tengok tak ada pun dalam saya punya script, running order. Apa lakonan apa pula ni? Ni kenapa kena ada kamera, ada sebagainya? Kenapa kau duduk atas katil?
Tak ada dalam skrip. Rupanya itulah menunjukkan ada yang cari jalan mudah, jalan senang, tapi tidak memikirkan bahawa sama ada Allah redha ataupun berkat atau tidak rezeki yang dia dapat. Ya, kita boleh nak cari itu jalan mudah buat bisnes on the side. Itulah cabaran itu mudah menarik kita keluar daripada laluan tengah kita tu. Memang. Siapa-siapa saja boleh tergelincir. Saya bukan nak cakap mungkin di luar sana pun beranggapan bahawa orang yang mungkin ada background agama ke kan, ustaz ke, tak kira lah ustazah ke, semua ni tak dapat lari. Tidak dapat lari daripada diuji oleh Allah. Sebenarnya sini semua ujian sama ada kita nak meneruskan mengikut lorong yang benar ataupun nak tergelincir. Tergelincir itu datang dalam pelbagai bentuk. Macam tadi Prof kata, ada yang nak bagi rasuah sebab nak bagi filem dia menang, ada yang nak bagi macam-macam hadiah lah kan, nak memancing daripada juri supaya buat keputusan yang menyebelahi mereka. Tapi kita fikirkan balik semula, ini sebenarnya boleh mencemar nama industri itu sendiri. Cabaran-cabaran ni sentiasa ada. Apa yang kita boleh buat ialah sentiasa menambah ilmu, memperkukuhkan jiwa, identiti, akal budi kita. Saya rasa kekuatan akal budi itu penting. Pesanan saya terakhir bahawa industri kreatif bukanlah satu-satunya bidang di mana cabaran itu wujud dengan banyaknya. Sebab orang akan kata bahawa industri kreatif ni banyak cabaran dia. Memang cabaran dia banyak. Tetapi di dalam setiap bidang yang kita ceburi dalam kehidupan itu, cabaran itu datang dalam pelbagai bentuk. Kita sedang menyaksikan bagaimana dalam bidang politik untuk beberapa tahun yang kebelakangan ini kita berhadapan dengan dugaan yang kadang-kadang kita tak jangka dugaan itu begitu luar biasa dan begitu besar dan begitu sukar yang meletakkan kita sebagai rakyat dalam keadaan yang sangat serba salah. Bukan saja orang yang terlibat tetapi rakyat semuanya. Itu sahaja dalam bidang politik. Begitu juga dalam bidang medical, perubatan. Subhanallah. Banyaknya dugaan orang yang berada di dalam bidang itu. Maksudnya tidak ada satu bidang pun yang dapat lari daripada dugaan untuk memastikan kita betul-betul berada di jalan tengah, di jalan yang tepat, di jalan yang betul untuk mencapai matlamat akhir. Kerana matlamat akhir itu hanya Allah saja yang tahu. Kerana Allah yang menggerakkan kita melalui jalan itu. Jadi kalau orang nak masuk ke industri kreatif, masuklah. Ia adalah suatu bidang yang sangat noble. Mulia kerana you ada medium yang membolehkan you untuk terus berdakwah, terus berkhidmat kepada Allah SWT. Tak semua orang ada. Sekarang ni boleh katakan semua orang nak masuk dalam industri kreatif. Semua orang nak menangkap gambar, semua orang nak edit gambar melalui media sosial dan mungkin semua orang nak berTikTok, nak masukkan konten mereka dalam TikTok. Semua nak jadi terkenal. Jadi ini akan menjadi satu topik lain pula dalam nanti kita bincangkan lebih rancangan lanjut. You All nanti. Jadi itulah begitu nobelnya bidang ini, insya-Allah. Dan bagaimana nak beristiqamah, mungkin selepas ni kita bincang bagaimana nak beristiqamah di dalam sesuatu bidang supaya kita memperolehi keredaan Allah. Kerana pekerjaan kita ni merupakan janji kita kepada Allah, merupakan misi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ni sementara menunggu destinasi terakhir kita, iaitu akhirat. Stay tune, sentiasalah bersama saya untuk sama-sama mendengarkan lagi kisah-kisah benar bercerita dengan fakta di dalam podcast Lorong Tengah ni.